Hai, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Pada hari ini seperti tajuk YouTube saya, saya akan membandingkan tiga generasi Type R, iaitu Type R FD2R, kemudian FK8 dan Type R generasi terbarulah. Okey, yang ke berapa yang ke-11 tak salah saya lah. Okey. Apa yang kita boleh lihat di sini seperti dalam paparan gambar ni, kita dapat lihat perbezaan lah, dia punya revolusi, reka bentuk antara FD2R, FK8 TR dan juga yang terbaru. Okey, kita bermula dengan Honda TR FD2R, yang mana bila kita lihat reka bentuk Honda FD2R ni kelihatan lebih smooth, line dia lebih relax dan lebih nampak kemas lah, nampak kemas. Lampu dia, kemudian lampu dia pun nampak lebih simple dan grill dia. Yang kita lihat ni adalah dengan bodywork Mugen lah. Spoiler dia belakang berbeza sikit lah. Kemudian dia punya side mirror FD2R ni pun kedudukan dia berada di atas pintu, dan ia menggunakan rim 18 inci lah. Nampak lebih kecil dia punya rim. Kemudian kita akan lihat perbezaan dengan FK8. Bentuknya lebih radikal, lampu dia nampak lebih sharp, dan kemudian kita bonnet dia ada ventilation lah. Di bahagian bumper pula kita lihat terdapat design yang lebih radikal lah. Dia yang hitam tu kiri kanan tu sebenarnya lebih pada fake lah untuk estetik design. Cuma yang air intake yang bawah depan tu betul lah, dan ada 4 lubang di bumper kiri dan kanan tu, itu dia functional airflow lah. Manakala dia punya side mirror pula diletakkan pada pillar lah, pada cermin. Berbeza dengan FD2R lah. Pada bahagian tepi juga kelihatan nampak agresif dan banyak line lah. Okey. Kita bandingkan pula dengan Type R yang terbaru, yang kita lihat mereka uji di Reclita di Eropah, di Nürburgring. Ini adalah render lah. Ini bukannya official reka bentuk lah, tapi daripada Civic yang dah keluar kita boleh agaklah rupa bentuk dia. Apa yang kita dapat lihat kat sini, reka bentuk dia lebih besar berbanding dengan FK8. FK8 ni lebih besar dari FD2R, dan sekarang ni yang terbaru ni lebih besar dan lebih panjang lah. Bila kita lihat tu, dia punya reka bentuk dia nampak lebih relax. Dia dah ke arah continental. Pada bonnet depan tu seolah-olah dia ada macam dahi sikit, dahi atau logo tu, dia macam ada terbonjol keluar, dan lampu dia nampak lebih relax lah dia berbanding dengan FK8. And dia punya side mirror juga dia letakkan di atas pintu. Design kereta ni nampak seakan-akan lebih ke arah continental lah. Tapi daripada design ni dan daripada kita lihat dia punya bonnet semua ni, mungkin kita dapat jangkakan kereta ni nampak lebih comfortable dan selesa lah cruising, dan dalamannya lebih luas ya. Okey, seterusnya kita tengok pada reka bentuk belakang. Kalau kita lihat reka bentuk belakang juga, dia ada perbezaan yang ketara. Kita akan bermula dengan FD2R. Kalau kita tengok FD2R kalau tengok betul-betul design dia, lampu belakang dia ni berbeza. Dia lampu bulat ni zaman-zaman era tahun 2007 ni dia lebih kepada seakan-akan reka bentuk R35 punya lampu, Nissan GT-R R35. Kemudian lampu bulat ni banyak lah untuk kereta-kereta sport waktu tu macam Ferrari 355, dia dah guna lampu bulat lah. Tapi yang baru-baru ni semua dia dah tukar pada line lah, dia bukan trend lampu bulat ni.
Tapi reka bentuk tu nampak kemas, smooth dan licin lah. So dia punya bumper belakang dengan diffuser dia pun nampak menarik. Okey, perbezaan dengan FK8 pula, masa ni design dia sangat radikal. Mungkin sebab ada yang komplain yang generasi selepas FD2R generasi ke-9 tu dia nampak tiba-tiba dia nampak terlampau biasa, design tu terlampau biasa untuk komplain. Dan Honda ni bagus dia dengar komplain lah, dan dia keluarkan dengan design yang lebih radikal, ataupun kita panggil Civic ketam lah, sebab design lampu belakang tu nampak macam Speed ketam. So macam biasa dia punya ada Defender tu dia ada lubang angin, rim dia lebih besar sekitar 20 inci. Kemudian dia punya belakang bumper tu dia ada fake ventilation lah. So ada banyak viewer komplain kenapa letak fake ventilation lah. Tapi mungkin dia untuk nampak agresif lah, kita boleh panggil dia sebagai inilah Gundam. Kemudian dia menggunakan 3 exhaust di belakang. So bila kita compare dengan yang generasi terbaru, Honda Civic yang terbaru ni, yang belum keluar ni, sini pun render kita tak pasti dia reka bentuk. So dia lampu dia tu nampak lebih relax lah. Dia nak buang image ketam tu so dia punya ke arah continental lah. So side mirror dia pun dia letakkan di atas pintu lah, dia dah pergi balik macam dia ambil macam FD2R punya design lah. Cuma daripada pandangan tepi tu masih seakan-akan FK8 yang generasi sebelum tu. So daripada belakang pun kita nampak dia punya keretanya lebih pendek, tapi pada pendapat saya dia lebih besar lah berbanding FK8 lah. Okey, jadi keretanya lebih lebar dan lebih besar, dan saya rasa pemanduannya adalah lebih mantap lah, lebih mantap dan sedap lah untuk cruise pada highway yang ni lah, yang panjang dan track lah. So lebih comfortable. Tapi walau bagaimanapun kita tak clear berapa dia punya horsepower untuk yang terbaru ni, sebab FK8 mungkin dia sekitar 320 horsepower ikut version lah. So kemungkinan Honda TR yang terbaru ni mungkin lebih daripada tu lah, mungkin 350, 380 ataupun 400 lah. Itu kita tak pasti. Okey, saya rasa itu saja untuk ulasan saya pada hari ini. Jika terdapat sebarang komen, boleh komen di ruang komen. Mungkin ada yang tak setuju ataupun ada yang nak betulkan fakta saya yang mungkin tersilap. Sebab saya pun tak memiliki kereta ni, saya cuma ulas dari segi reka bentuk lah dan pandangan peribadi. Yang mana saya pun tak ada kereta-kereta ni, saya cuma ada Honda FD dengan enjin TR. Yang lain ni di luar kemampuan lah. So kalau FK ni macam pada saya lebih pada kendaraan mewah lah. Manakala yang terbaru ni mungkin lagi mahal so tapi menarik lah kita tengok kenderaan-kenderaan ni. Itu saja untuk pada hari ini. Terima kasih kerana menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.